Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat himpun di tempat yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya teruskan program seterusnya, saya ucap ribuan terima kasih kepada Ustaz Khiari dan juga pihak jabatan dan juga pihak Surauni yang sudi menganjur saya datang berkongsi ilmu sedikit sebanyak di sini. Alhamdulillah, ini merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada awal program ni, mengikut permintaan, saya akan baca hadis rahmah al-musalsal bil awwaliyah. Kemudian saya akan ijazahkan hadis tu. Yang kedua, mengikut permintaan daripada Ustaz Khiari, saya akan sampaikan pentingnya belajar ilmu hadis. Itu saya akan bagi faham sedikit sebanyak, dan insya-Allah program seterusnya kita akan bawa satu sesi demi satu sesi bulanan, insya-Allah kalau Allah izinkan. Kita akan bawa tajuk-tajuk berbeza berkenaan dengan ilmu hadis, dan juga akan bagi faham berkenaan dengan isu-isu semasa yang sedang ada dalam masyarakat umat Islam kita ni. Jadi program pertama ni saya akan baca dulu sanad bagi hadis tu. Kemudian dah baca hadis, insya-Allah saya akan ijazahkan. Masing-masing dah ada kertas kan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis rahmah al-musalsal bil awwaliyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekhuna wa Maulana Al-Syekh Husain bin Abdul Qadir Al-Yusufi hafizahullahu ta'ala. Jadi yang tulis ni, yang sediakan ijazah, kertas ijazah ni oleh murid saya, Ustaz Muhammad Hashim. Dia tu ustaz daripada Singapura. Dia belajar dulu di Syria. Jadi itulah dia tulis waqala syekhuna, syekh kami Maulana Husain kata begitu, iaitu amma hadisur rahmatil musalsali bil awwaliyati fa'arwihi. Apa yang saya kata ni maksudnya hadis musalsal bil awwaliyah. Saya riwayatkan hadis ni min turuqin katsiratin, melalui banyak tarik, banyak sanad. Maknanya hadis ar-rahmah musalsal bil awwaliyah ni saya terima daripada beberapa orang syekh min an jam'in minal masyayikh, daripada kumpulan syekh-syekh masyayikh. Fa akhtasiru wahidan minha lil ijazi.
dan saya akan ringkaskan satu daripada banyak huruf tu. Tujuannya nak ringkaskan di sini. Haddatsani bihi Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Jadi Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki, ulama Hijaz, ulama dari Mekah. Anak Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, cucunya Sayyid Alawi al-Maliki. Sayyid Alawi al-Maliki ni seorang ulama hadis terkenal yang mengajar di Masjidil Haram. Jadi saya terima ijazah daripada Sayyid Ahmad, cucu Sayyid Alawi al-Maliki, ulama hadis terkenal di bumi Hijaz tu. Dan inilah hadis pertama saya dengar daripada Sayyid Ahmad tu. Lima yarwihi musalsalan bil awwaliyati wa huwa yarwihi musalsalan bil awwaliyati an walidihi muhadditsil haramain al-imam al-allamah al-sharif al-karim al-ustaz al-doktor al-syeikh Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa huwa yarwihi musalsalan bil awwaliyati an al-syeikh al-Ma'mar al-sharif Abdul Kabir ibn Muhammad al-Mahi bin Ibrahim al-Saqla al-Hasani qala wa qad laqinahu bil Masjid al-Nabawi al-Sharif بحضور سيدي الولد السيد علوي المالكي الحسني وشيخنا الشيخ حسن المشاط وشيخنا السيد محمد المنتصر الكتاني وقد أسمعنا جميعا هذا الحديث فهو أول حديث سمعناه منه. قال الصقلة أرويه عن السيد علي بن طاهر الوترى المدني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد منة الله الأزهري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكوريري الدمشقي كوريري الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا بدر الدين محمد الشهير بن بدير المقدسي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو النصر مصطفى الدمياطي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد الشهير بابن عقيلة صاحب المسلسلات وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن الدمياطي الشهير بابن عبد الغني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا المعمر محمد بن عبد العزيز المنوفي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا المعمر أبو الخير ابن عموس الرشيدي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الحافظ الشهاب أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الفتح صدر الدين محمد بن إبراهيم الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبو صالح المؤذن النيسابوري
وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز بالزايين وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه قال عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ikut baca ramai-ramai. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. InsyaAllah melalui sanad ini hadis dinamakan hadisul rahmah. Dalam hadis ni ada maksud rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ar-rahimun, orang-orang yang mempunyai belas kasihan. Yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengasihani mereka. Sebab itu irhamu, hendaklah kamu mengadakan belas kasihan man fil ardi terhadap makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Baulah Allah Subhanahu wa taala, man fis sama maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihani kamu. Jadi maksudnya kalau kita nak belas kasihan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kena tunjuk belas kasihan ataupun kita zahirkan belas kasihan terhadap sesama makhluk. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat dia kepada kita. InsyaAllah dengan ini saya ijazahkan kepada hadirin hadirat sekalian supaya beramal dengan hadis ni dan juga sampaikan balik kepada orang lain. InsyaAllah ajaztukum jami'a, sebut qabilnal ijazah, maksudnya kami terima ijazah. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan keperluan belajar ilmu hadis. Jadi betulan Ustaz Khiari minta maksud tu, dan kebetulan ada buku yang saya dah buat. Nama bukunya Tahap Pengajian Hadis. Maknanya belajar hadis mengikut cara muhaddisin. Jadi daripada sini kita akan faham betapa perlunya kita belajar ilmu hadis. Dan juga cara kita nak belajar ilmu hadis tu macam mana. Sekarang ni, alhamdulillah, ramai orang suka kembali kepada hadis Rasulullah. Ramai orang sekarang suarakan amal Quran Sunnah. Dan ekoran daripada itu, mereka bawa ilmu hadis, sebarkan di masyarakat umat Islam. Di situ ada juga
sesetengah perkara disebabkan boleh kata mereka terlalu semangat nak sampaikan ilmu hadis kepada masyarakat umat Islam, dan juga semangat mereka nak bagi umat Islam beramal hanya dengan hadis sahih sahaja, tak mau bagi beramal dengan hadis dhaif. Dan juga mereka terlalu bimbang umat Islam di Nusantara ni, di Malaysia ni khususnya, tersalah buat amalan-amalan bid'ah. Itu slogan daripada mereka. Jadi itu kiranya bagus kita juga, tujuan hidup kita ni sebagai seorang Muslim, kita juga suka nak beramal dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan itu juga tujuan utama dalam agama Islam, disebabkan daripada Al-Quran dan Al-Hadis itulah keluar semua hukum ahkam dan juga ke semua bidang ilmu, termasuklah fiqh, usuluddin dan juga tasawuf dan lain-lain banyak ilmu keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi apa yang umat muslimin sekarang sedang beramal, sama ada usuluddin, fiqh, tasawuf, semuanya diambil daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nak amal Al-Quran dan As-Sunnah, di situ perlu bagi kita orang-orang biasa ni perlu bergantung kepada alim ulama, disebabkan kita orang biasa ni nak faham terus Al-Quran dan Al-Hadis ni tidak sampai ilmu kita ni. Jadi terpaksa kita bergantung kepada alim ulama. Kalau kita nak amal, nak faham Al-Quran, kita perlu menumpang kepada ulama mufassirin, dan begitu juga kita nak faham hadis, perlu juga kita merujuk kepada ulama muhaddisin, dan begitu juga kita nak tahu hukum ahkam yang kita sedang beramal harian. Di situ juga kita perlu rujuk kepada ulama fiqh. Dan begitu juga untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah, dan untuk kita membuang sifat-sifat mazmumah daripada diri kita, kita perlu juga menumpang kepada ulama tasawuf dan lain-lainnya begitu. Jadi bila ada slogan na'amal Quran Sunnah, ramai sekarang kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka suka nak belajar hadis. Dan satu masalahnya, bila kata nak belajar hadis, ada sesetengah ni mereka tidak melalui daripada asas, daripada bawah. Mereka pergi atas sekali, nak ke Sahih Bukhari selalu. Kita nak amal hadis, kita nak amal hadis sahih, kita nak Sahih Bukhari. Dengan slogan itu, mereka mau pegang terus Sahih Bukhari. Jadi cara kita nak belajar hadis, nak kenal hadis ni, memanglah Sahih Bukhari itu kitab dikatakan asahul kutub ba'da kitabillah, kitab paling sahih selepas daripada Al-Quranul Karim. Akhirnya kita akan tuju kepada Bukhari juga dan juga Al-Quranul Karim. Tapi cara kita belajar tu perlu betul. Kalau kita nak pergi kepada Bukhari selalu dengan tidak ada asas ilmu hadis, kita akan faham makna terjemah Bukhari, dan kita akan faham mengikut apa kita faham Bukhari itu. Kita tidak akan faham mengikut kefahaman daripada muhaddisin. Terkadang kita baca Bukhari, kita bagi tahu hadis Bukhari,
dan kefahaman kita bawa keluar ni terkadang dengan Imam Bukhari sendiri pun bercanggah. Tapi kita sendiri pun tak tahu. Kita tak belajar, tak nampak. Orang belajar betul-betul, baru kita nampak. Satu contoh. Mereka kata, kami mau amal Al-Quran dan As-Sunnah. Kami mau Sahih Bukhari sahaja. Sahih Muslim pun kurang sebut. Mau Sahih Bukhari. Kalau tidak dalam Sahih Bukhari kita tidak berapa nak. Jadi pegangan seperti itu. Kalau orang belajar hadis betul-betul, mereka nampak fahaman pegangan seperti itu adalah salah. Sebab apa kata salah? Imam Bukhari sendiri tidak ada fahaman itu. Imam Bukhari tidak kata, sekarang ni dah ada kitab Sahih Bukhari aku, dah ada hadis-hadis sahih dalam tu, kamu amal dengan hadis-hadis sahih ada dalam Bukhari ni cukup. Tak perlu kitab hadis lain. Imam Bukhari sendiri tidak bagi penerangan begitu, dan juga mana-mana ulama muhaddisin semenjak daripada zaman Khairul Qurun sampai sekarang ni tidak ada siapa pun kata begitu. Tapi kefahaman seperti itu dah pun sebar, dah pun masyhur di kalangan orang biasa, orang ramai. Mereka kata mau Sahih Bukhari saja. Jadi saya nak bagi faham satu uslub, satu cara yang Imam Bukhari bawa dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari, kalau kita perhati tengok dalam Sahih Bukhari, biasanya di situ ada di atas pada hadis tu ada tajuk. Tajuk tu merupakan ijtihad Imam Bukhari. Ijtihad maksudnya mengeluarkan hukum daripada hadis. Jadi Imam Bukhari, tujuan utama dia menyusun kitab Sahih Bukhari ni ijtihad hukum. Imam Tirmizi pula menyusun kitab Sunan Tirmizi dia, tujuan utama dia bayanul mazahib, menerangkan mazhab-mazhab imam-imam mazhab, pandangan-pandangan imam-imam mazhab tu. Maksudnya setiap imam hadis daripada imam 6 kitab 6 masyhur mu'tabar, mereka semua ada tujuan masing-masing. Jadi Imam Bukhari tujuan dia ijtihad, keluarkan hukum daripada hadis. Jadi bila dia dapat keluarkan hukum daripada hadis tu, biasanya Imam Bukhari tulis pada tajuk bab tu. Itu panggil dalam bahasa Arab terjematul bab. Dan di sisi muhaddisin masyhur satu ungkapan, iaitu fiqhul Bukhari fi tarajumihi, fiqh ijtihad Imam Bukhari terserlah pada tajuk bab tu. Kemudian cara Imam Bukhari-nya, bila dah ada hukum yang dah dia keluarkan, dah ada pada tajuk bab tu, di bawah tajuk tu dia akan bawa hadis. Hadis tu merupakan dalil bagi ijtihad dia. Jadi maksudnya, bila kita tengok Sahih Bukhari, dalam tajuk tu apa hukum Imam Bukhari tulis, kita akan jumpa pasal tu dalam hadis juga. Itu memang dikehendaki cara sebenar. Terkadang bila kita kaji tengok sesetengah tempat ni, dalam sesetengah bab ni dalam Bukhari, Imam Bukhari adakan tajuk yang mengandungi hukum yang dia dah ijtihadkan, itu dia dah tulis. Kemudian kita tengok berkenaan dengan hukum tu, cari dalam hadis di bawah tu tak jumpa. Bila tak jumpa, itu bermakna dalil bagi hukum tu tidak ada di bawah dalil tu. Jadi sekarang ni ramai orang kata apa-apa pun kita sebut, mereka kata mana dalil, minta dalil. Jadi sekarang ni Imam Bukhari nyatakan hukum
dan di bawah tu sebagai dalil hadis tu dia tidak masuk. Hadis ada, tapi hadis tu lain. Tidak berkenaan dengan hukum yang dia dah keluarkan dalam tajuk bab tu. Bila kita temu keadaan seperti itu, adakah kita nak kata Imam Bukhari bawa hukum tanpa ada dalil? Kalau kita kata begitu, salah kita, kejahilan kita. Takkan Imam Bukhari buat begitu. Jadi di sinilah saya nak bagi tahu. Imam Bukhari dalam keadaan tajuk bab seperti itu, cara dianya yang dia keluarkan hukum daripada hadis tu memang ada. Tanpa ada hadis, tanpa ada dalil, Imam Bukhari tak akan kemukakan hukum. Bila dia dah kemukakan hukum pada tajuk bab tu, bermakna di situ dah ada hadis sebagai dalil. Tapi hadis tu Imam Bukhari tidak masukkan dalam Sahih Bukhari disebabkan tidak menepati dengan syarat ketat Imam Bukhari. Maksud syarat ketat ni, Imam Bukhari dia kaji hadis-hadis bila nak masuk dalam Sahih Bukhari. Walaupun hadis tu kiranya sahih sekalipun, masih ada lagi syarat ketat yang dia boleh menerima hadis tu untuk masukkan dalam Sahih Bukhari dia. Jadi hadis tu memang sahih, tapi kerana tidak cukup dengan syarat dia kehendaki itu, dia tak mau lagi hadis tu masukkan dalam Sahih Bukhari dia. Walaupun dia tak mau masuk, dia ambil juga tetap mengeluarkan juga hukum daripada hadis tu. Sebab tu dia kemuka hukum yang dia dah ijtihad itu dalam tajuk bab tu. Jadi dalam keadaan begitu, muhaddisin kata Imam Bukhari daripada tajuk terjematul bab yang dia dah nyatakan hukum itu, dengan itu Imam Bukhari isyarat kepada hadis yang dia keluarkan hukum tu. Tapi hadis tu tidak masuk dalam Sahih Bukhari. Hadis tu memang ada. Mungkin hadis tu dalam kitab Al-Musannaf Ibn Abi Shaybah, ataupun ada dalam Mu'jam Tabrani, ataupun ada dalam As-Sunanul Sughra, As-Sunanul Kubra. Kitab hadis lain banyak lagi selain daripada Bukhari, Muslim, dan juga banyak lagi pada 6 buah hadis, kitab hadis mu'tabar. Jadi hadis itu ada dalam kitab hadis lain. Kalau kita cari, mungkin jumpa, mungkin tak jumpa. Tapi muhaddisin dah pun cari, dah pun kemuka, dah pun bagi tahu. Katanya Imam Bukhari yang dia kemukakan hukum pada tajuk bab ni, bawah ni kita tak jumpa hadis ni, hadis tu ada dalam kitab sekian-sekian. Itu dalam syarah-syarah dah bagi tahu. Jadi gambaran sekarang saya bagi tahu ni, daripada situ nak bagi fahamnya, Imam Bukhari sendiri beramal dan ijtihad keluar hukum daripada hadis, di mana hadis itu tidak ada dalam Sahih Bukhari dia sendiri dan ada dalam kitab hadis lain. Yang kita duk kata apa? Kita mau hadis Sahih Bukhari sahaja. Hadis lain ada dalam kitab hadis lain, kita tak berapa nak. Di situ banyak duk campur dengan dhaif ada, maudhu palsu pun ada, macam-macam mereka kata. Dalam kitab Sunan Tirmizi sendiri pun banyak hadis dhaif, ada juga hadis maudhu, lebih kurang 17 buah hadis, kata Imam Ibnul Jauzi. Jadi mereka kata kita mau bersih hak Sahih Bukhari, tak mau hadis lain ada dalam kitab lain tu. Jadi kita yang tak mau, tapi Imam Bukhari pula mau. Imam Bukhari dia kemuka hukum di tajuk bab tu, bila tidak ada hadis di bawah, kita cari tak jumpa berkenaan dengan hukum tu,
itu bermakna Imam Bukhari dah pun ambil hukum tu daripada hadis. Hadis tu ada dalam kitab lain. Jadi Imam Bukhari boleh terima hadis ada dalam kitab lain, kita pula tak mau terima. Itu maknanya bila kita belajar ilmu hadis dengan cara tidak betul, akhirnya akan jadi begitu. Keliru, selaru fikiran, dan juga daripada cara kita belajar ilmu hadis tak betul dengan cara muhaddisin dah diasaskan itu, akhirnya kita akan keliru dan kita sendiri akan nampak seolah-olah ijtihad imam-imam mazhab ni tak betul, bercanggah dengan hadis dan sebagainya, dia akan pergi kepada penyakit itu. Jadi sebab itu kita perlu belajar dengan cara betul, barulah kita akan nampak kebenaran ijtihad daripada imam-imam mazhab tu. Jadi sekarang masalahnya, bila belajar hadis, baca Sahih Bukhari, kemudian jumpalah, tiba-tiba jumpa satu ijtihad hukum daripada Imam Syafi'i. Betulan ijtihad Imam Syafi'i itu bercanggah dengan hadis sahih yang ada dalam Sahih Bukhari itu. Dengan sebab kita belajar sendiri, ataupun belajar tidak cukup ilmu lagi, ataupun cara belajar hadis itu tidak betul cara, ataupun kita belajar hadis tidak talaqi musyafahah, betul-betul dengan guru-guru, betul-betul memahami ilmu hadis. Jadi bila jadi begitu, dengan sendiri kefahaman kita pun jadi tak betul. Bila tak betul kefahaman kita, ketika mana kita temu ijtihad Imam Syafi'i itu bercanggah dengan mana-mana hadis sahih, kita akan kata Imam Syafi'i tak betul. Memang sekarang untuk bawa begitu, kita kata Imam Syafi'i tak betul. Keputusan dia bercanggah dengan hadis sahih. Kemudian mereka tambah lagi, tanya dengan hadirin, hadirat, dia kemuka soalan lagi. Kita ni sekarang dah nampak ijtihad Imam Syafi'i ini bercanggah dengan hadis sahih. Hadis ni daripada Rasulullah. Kita mau ikut ijtihad Imam Syafi'i ke ataupun mau ikut Nabi? Nabi maksum. Imam Syafi'i ini bukan maksum, manusia biasa. Macam kita juga. Kita salah, Imam silap. Salah, silap, 2 kali 5 sama. Dia kelirukan hadirin hadirat dengan cara itu. Sebenarnya, pegangan fahaman seperti itu langsung tidak ada dalam ilmu hadis. Jadi ketika mana kita jumpa ijtihad Imam Syafi'i itu bercanggah dengan hadis sahih, bagi mereka yang mengaku pandai hadis, pakar hadis ke, apapun gelaran lah, menunjuk diri seolah-olah pandai hadis ni, tugas mereka ketika itu perlu bagi faham masyarakat. Punca daripada mana di sini ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis ni. Apa penyelesaian di sini? Perlu bagi tahu. Bila mereka sendiri tak pandai nak bagi tahu, mereka mudah-mudah salahkan imam tu. Bila tak pandai bagi tahu, nak tutup kejahilan sendiri. Ketika tu mereka salahkan imam. Kalau bagi ulama muhaddisin mu'tabar, betul-betul pandai, mereka tidak bawa cara tu. Mereka bagi penjelasan. Jadi penjelasan daripada muhaddisin, biasanya kita dengar ni begini, bila ada ijtihad Imam Syafi'i itu bercanggah dengan mana-mana satu hadis, di situ mesti ada satu hadis yang menepati dengan ijtihad Imam Syafi'i itu. Maksudnya,
Hadis sama hadis bercanggah. Bukan ijtihad Imam Syafi'i itu bercanggah dengan hadis. Hadis sama hadis bercanggah. Imam Syafi'i ni tolong selesai. Percanggahan di situ macam mana kita mau selesai. Dia tolong selesai. Kemudian buat keputusan. Bila dah ada keputusan, biasanya kita akan dapati di situ ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis mansukh, hadis yang dah dibatalkan hukum. Yang bercanggah ni dengan hadis yang dah dibatalkan. Yang menepati dengan ijtihad Imam Syafi'i ni hadis yang nasikh, hadis tetap hukum. Jadi maknanya Imam Syafi'i tak salah. Ijtihad Imam Syafi'i menepati dengan hadis nasikh, hadis tetap hukum. Hadis masih boleh pegang lagi sampai bila-bila masa. Yang bercanggah tu dengan hadis mansukh, hadis dah dibatalkan hukum. Apa salah bercanggah dengan hadis yang dah dibatalkan hukum tu? Hadis, hukum daripada hadis tu dah ditinggal, tak pakai dah. Jadi maknanya ada gambaran-gambaran keadaan-keadaan begitu dalam ijtihad imam-imam mazhab tu. Jadi perlu kita faham. Bila kita sendiri pun tak faham, nak bagi faham kepada orang pun tak pandai, nak kata saya di sini tak faham, nanti saya cari jawapan dulu. Contohnya, itu tak padan pula dengan nama kita dah pakar ni, tak padan. Jadi tiba-tiba dia bawa cara apa? Salahkan imam senang. Imam Syafi'i salah di sini. Ini hadis ni hadis sahih. Tak betul imam tu. Imam Abu Hanifah pun begitu. Dia bawa macam-macam cara begitu. Hadis sahih. Memang kita wajib amal. Tapi bila hadis sahih itu dah jadi mansukh, dah dibatalkan hukum. Siapa yang batalkan hukum? Rasulullah SAW sendiri. Bukan kita, bukan alim ulama, bukan Imam Syafi'i pandai-pandai batalkan hukum hadis itu dah. Hadis Rasulullah SAW bersabda pada awal masa Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda satu hadis lain pula. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda satu hadis Nabi SAW maksudnya tak bakar rumah orang tidak semayang berjemaah. Jadi berdasarkan hadis itu, hukum daripada hadis itu patutnya berat. Hukum semayang berjemaah ni wajib fardu ain, patut begitu. Tapi Imam Syafi'i kata sunat fardu kifayah. Jadi kenapa di sini keputusan Imam Syafi'i itu tidak sama berat dengan hadis itu? Jadi maknanya hadis itu Rasulullah SAW bersabda pada ibtida Islam, peringkat awal Islam, di mana masa itu orang Islam bilangan tidak banyak dan waktu Rasulullah SAW marah pula waktu itu waktu Isya. Waktu subuh dan waktu Isya ni biasanya bagi munafik ni berat. Mereka tidak hadir. Jadi munafik tak mai. Orang Islam pula bilangan sedikit. Jadi Nabi SAW marah ketika itu, kata nak bakar rumah orang tak mai sembahyang berjemaah ni, marah kepada munafik tu. Kemudian daripada tu, bila bilangan Islam dah ramai, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah ni 25 kali lebih afdal, lebih banyak pahala daripada sembahyang seorang diri di rumah. Jadi hadis tu seolah-olah dah bagi ringan. Orang sembahyang di rumah pun boleh dapat satu pahala. Mai sembahyang di masjid ni lebih banyak pahala. Jadi Imam Syafi'i daripada keadaan masa awal Islam, masa kemudian hari dah maju Islam, dah ramai orang Islam,
memandangkan keadaan itu semua, Imam Syafi'i kira hadis yang berat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup nak bakar rumah orang tidak sembahyang berjemaah tu, Imam Syafi'i kira hadis tu mansukh. Hadis yang kemukakan pahala 27 kali lebih tu hadis nasikh, hadis tetap. Jadi maknanya di sisi imam-imam ada ilmu pengetahuan begitu. Jadi keputusan Imam Syafi'i yang ringan, hukum sembahyang berjemaah ni sunat, fardu kifayah ni, kalau kita tengok bercanggah dengan hadis yang kata nak bakar, hukumnya berat di situ kan, bercanggah di situ. Dengan satu hadis pula menepati gambarannya memang begitu. Bila kita jumpa ijtihad imam mana-mana, imam mazhab, di situ ijtihad imam tu berbeza dengan mana-mana hadis, di situ mesti ada hadis menepati dengan ijtihad imam. Jadi itu perlu kita faham, dan bagi mereka yang mengaku pandai hadis, dalam penjelasan mereka ni sepatutnya mereka bawa jawapan-jawapan betul-betul untuk orang ramai faham, dan supaya orang ramai tidak salah anggap dengan imam-imam mazhab tu. Jadi sebab tu kita perlu belajar ilmu hadis tu. Kalau kita belajar, lama-lama kita akan nampak semua tu. Kalau kita tak belajar, yang mengajar pun tidak cukup dengan ilmu. Dia pun mengajar setakat dia pandai tempat-tempat yang sepatutnya bagi penjelasan betul-betul, dia sendiri pun tak mampu. Dia cakap begitu begini, akhirnya awamun nas jadi keliru. Itu semua perlu hati-hati. Jadi bila kita belajar betul-betul, kalau dapat peluang lagi kita mengajar hadis, maknanya di situ makin lama makin nampak kebenaran ijtihad imam-imam mazhab tu. Syekhul hadis, Raisul Muhaddisin, Maulana Zakaria Al-Kantalawi, dia kata, saya tu Syekhul hadis tu lah, saya ni makin lama belajar hadis, makin lama mengajar hadis, makin banyak menulis syarah-syarah kitab hadis, makin itulah saya nampak kebenaran dalil-dalil imam-imam mazhab tu. Itulah baru orang pandai hadis. Bila betul-betul belajar, mengajar, lama-kelamaan akan nampak kebenaran dalil-dalil imam-imam mazhab tu. Kalau baru belajar sikit, celuk masa 2-3 tahun, 3-4 tahun, kemudian kita dah anggap kita ni dah pakar dalam bidang hadis, baru kita sentuh dengan ilmu hadis. Tidak rata lagi, tidak menguasai lagi, kemudian kita mau cakap banyak lebih pada kita pandai, akhirnya kita salahkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, sampai situ natijahnya. Jadi itu punca semua daripada cara belajar tu tak betul. Jadi kalau kita belajar dengan cara betul, semuanya tidak akan berlaku. Jadi cara kita nak belajar betul-betul ni, kita perlu mencari alim ulama, benar-benar pandai ilmu hadis, dan juga perlu kita talaqi musyafahah kitab-kitab hadis dengan guru-guru, benar-benar memahami ilmu hadis tu, barulah kita akan faham maksud sebenar daripada satu hadis tu. Kalau tidak, dengan hanya ada kepakaran bahasa Arab, boleh baca kitab hadis tu, boleh terjemah, tahu makna tu sebab pandai bahasa Arab, tapi maksud sebenar tu dia tidak ambil daripada muhaddisin mu'tabar, dan tidak ambil tahu, tidak belajar, dan dia akan bagi tahu setakat mana apa yang dia faham tu. Mungkin ada betul, mungkin ada juga tika-tika salah. Salah tu bermakna bercanggah. Pendapat dia bercanggah dengan pendapat daripada jumhur muhaddisin. Akan jadi begitu.
Bila jadi begitu, akan timbul banyak masalah dalam masyarakat umat Islam. Contohnya, sekarang ni, ramai orang sebarkan hadis tu palsu, hadis ni palsu, dan salahkan amalan umat Islam sedang buat tu. Mereka dalilkan dengan hadis palsu dengan cara mereka ambil daripada kitab-kitab yang diisi hadis-hadis palsu, utama sekali Al-Mawdu'atul Kubra, kitab disusun oleh Imam Ibnul Jauzi. Mereka ambil daripada situ dan sebarkan dalam masyarakat. Kemudian mereka kata amalan masyarakat duk buat ni sama dengan hadis palsu ni, jadi salah. Jadi bila mereka ambil dengan cara tu, masalahnya kitab tu dan imam tu. Situ kita perlu tahu, Imam Ibnul Jauzi ni seorang imam hadis mu'tabar. Memang diakui dia ni pandai hadis, imam hadis terkenal. Tapi sikap dia, sikap imam tu, dia tegas dan terlalu cepat menghukum palsu terhadap hadis hasan dan juga hadis dhaif. Jadi di sisi Imam Ibnul Jauzi, hadis hasan pun kadang jadi palsu, hadis dhaif pun jadi palsu. Itu diisi dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra. Mereka suka nak umum, ini hadis palsu, ini hadis palsu, salah masyarakat doa amal ni. Mereka ni selalunya ambil daripada kitab tu dan juga kitab-kitab lain. Biasanya mereka ambil ni daripada golongan ulama muhaddisin. Biasanya sikap mereka ni terlalu keras. Ada sekumpulan ulama. Begitu. Jadi bila pengambilan tu begitu, masalahnya kita umat muslimin ramai-ramai ini sedang beramal dengan hadis-hadis di mana imam-imam muhaddisin yang mempunyai sikap sederhana kata hadis ni boleh amal. Kita sedang amal. Tapi hadis-hadis yang kita sedang amal dah ada kebenaran daripada ulama muhaddisin mu'tadilin yang mempunyai sikap sederhana tu di sisi Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Mawdu'atul Kubra, dan juga bagi ustaz-ustaz asatizah, pengambilan mereka daripada kitab tu di sisi mereka hadis hasan dhaif yang kiranya kita boleh amal, sedang beramal tu kiranya salah dan dikira palsu. Situ jadi masalah. Jadi bila ada satu-satu hadis Imam Ibnul Jauzi kata palsu, Hafiz Ibnu Hajar kata tidak palsu, ini hadis hasan, boleh amal. Ini dhaif, ada sokongan tarik lain. Hadis dhaif ni boleh naik darajat hasan li ghairihi, boleh amal, boleh hujjah dalam hukum ahkam. Ada satu pihak muhaddisin kata boleh, satu pihak muhaddisin yang mempunyai sikap keras kata tak boleh. Jadi bila bertemu keadaan begitu, apa kita nak buat? Jadi dah ada garis panduan bagi orang biasa macam kita ni. Ketika tu perlu kita turut ulama muhaddisin yang mempunyai sikap sederhana tu. Tapi sekarang ni mereka wawarkan dan amal Quran Sunnah, selalu cerita hadis tu palsu, hadis ni palsu. Mereka ni tidak pegang dengan jumhur muhaddisin yang mempunyai sikap sederhana. Mereka suka ambil daripada muhaddisin yang mempunyai sikap terlalu keras, menentukan mana-mana hadis sebagai hadis palsu. Jadi bagi mereka yang dapat belajar ilmu hadis dengan cara betul, mereka tidak ambil begitu.
tidak akan ambil daripada muhaddisin yang mempunyai sikap terlalu keras tu. Akan ambil daripada muhaddisin yang mempunyai sikap sederhana. Kalau begitu, tidak akan bercanggah dengan apa yang sedang amal oleh umat muslimin sekarang ni. Tidak akan timbul masalah. Itulah bagi yang kata dah jadi asatizah, dah pun belajar ilmu hadis, mereka juga perlu lagi tambah lagi belajar ilmu hadis tu dan hadis-hadis tu sampailah mereka faham betul-betul. Bila faham betul-betul, penyampaian daripada mereka tidak akan menimbulkan masalah. Bila mereka sendiri pun masih tidak cukup pengetahuan dengan ilmu hadis dan hadis-hadis itu, dan ramai masyarakat umat muslimin juga tidak menceburi dalam bidang ilmu hadis itu, jadi timbullah fahaman-fahaman selalunya membising-bisingkan dalam masyarakat umat Islam itu. Jadi kita yang dah berumur pun kita boleh juga belajar pelan-pelan, dan terutama sekali anak cucu kita. Kita boleh didik. Kalaulah kata kita ni dah tua, dah sibuk dengan urusan kerja, tidak ada harapan dah kita ni nak belajar macam tu, tak mengapa, boleh lagi kita didik anak kita, cucu kita, dorong ke arah pengajian yang sebenar itu. Kita cari anak-anak cucu-cucu kita nak hantar mana-mana tempat institut pengajian, kita ambil tahu dulu macam mana di situ, fahaman akidah macam mana, pegangan dengan amalan-amalan furuk ni macam mana, adakah bercanggah dengan apa yang kita sedang faham sekarang ni. Jadi masalahnya, bila salah hantar tempat, anak cucu kita sendiri balik mari akan kata kita sendiri tak betul. Akidah kita ni kufur. Apa amalan kita dah buat ni bid'ah. Anak cucu kita akan mari salahkan kita. Disebabkan kita salah pilih tempat dia pergi belajar tu. Jadi itu amat-amat penting bagi kita. Jadi kita nak belajar ilmu hadis ni. Dalam ilmu hadis ni ada beberapa bidang. Ilmu riwayatul hadis, ilmu dirayatul hadis, dan juga ilmu untuk memahami gharibul hadis, dan juga ilmu asrarul hadis, dan lain-lain banyak lagi bidang ilmu ada dalam ilmu hadis tu. Ilmu riwayatul hadis ni ilmu meriwayatkan sabdaan, perbuatan dan juga pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima riwayat daripada ulama hadis dan riwayat balik kepada orang lain. Dan yang kedua, ilmu dirayatul hadis, iaitu ilmu yang membicarakan untuk mengkaji pelbagai jenis riwayat dari sudut darajat kedudukan hadis, sama ada hadis itu sahih ataupun dhaif, dan juga dari aspek keadaan perawinya, sama ada pencatat melalui ingatan yang kuat ataupun pelupa, atau yang dipercayai rawi itu ataupun tidak dipercayai, dan juga dari aspek keadaan sanadnya, sama ada bersambung atau terputus. Itu satu bidang ilmu, namanya ilmu dirayatul hadis. Sebab itu kita ambil tahu sesebuah hadis berdasarkan rujukan kitab hadis, sanad dan lafaz hadis yang diriwayatkan itu dinamakan ilmu riwayatul hadis. Dan mengkaji sesebuah hadis, sama ada hadis itu khabar wahid ataupun masyhur ataupun mutawatir ataupun sahih, dhaif, muttasil, munqati, dan juga rawi-rawi hadis sama ada siqah yang dipercayai
ataupun tidak sahih, tidak dipercayai, dan juga mengkaji mengenai hukum yang dikeluarkan daripada hadis, dan juga berdasarkan buat kajian berdasarkan penyelesaian terhadap percanggahan yang berlaku di antara dua hadis, dan juga mengkaji mengenai apa yang berlaku ke atas matan hadis, sama ada marfu, mauquf, ma'ruf, munkar atau syadz. Itu dinamakan ilmu dirayatul hadis. Jadi senang kita sebut nama satu-satu, tapi kita nak tahu maksud nama-nama yang saya sebut tadi, kita kena belajar kitab-kitab mustalahul hadis ataupun kitab usul hadis, barulah kita akan faham sahih apa makna, dhaif apa makna, maudhu' apa makna, muttasil apa makna, munqati' apa makna. Situ kita akan tahu. Ilmu dirayatul hadis pula mempunyai dua cabang, iaitu ilmu usulul hadis, ilmu yang membahaskan kedudukan sanad. Sanad ni kuat ataupun tidak, sahih ataupun dhaif, bicara tentang sanad itu dinamakan ilmu usul hadis. Ilmu yang kedua, ilmu fiqhul hadis, ilmu yang menjelaskan hukum syarak yang dikeluarkan daripada hadis-hadis itu. Jadi itu agak rumit sikit. Bukan semua orang boleh keluarkan hukum daripada hadis itu. Jadi bidang ilmu yang mengeluarkan hukum syarak daripada lebih kurang 300 ayat Al-Quran, itu dinamakan ahkamul Quran. Dan bidang ilmu yang mengeluarkan hukum syarak daripada lebih kurang 3,000 hadis, itu dinamakan ilmu fiqhul hadis. Bidang ilmu yang mengeluarkan hukum syarak melalui qiyas berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' umat dinamakan ilmu fiqh. Kemudian dikumpulkan semua hukum ahkam daripada 3 bidang ilmu itu dinamakan ilmu fiqh. Disebabkan ilmu fiqh mempunyai bahagian besar dalam 3 bidang ilmu tersebut. Tengok, daripada setakat kita dapat dengar ni, kita dah dengar fiqh dan juga fiqh, ilmu fiqh. Jadi semuanya diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mereka yang bawa slogan nak amal Al-Quran dan As-Sunnah ni, ada juga sesetengah mereka mau Quran dan hadis saja. Hadis pula sahih saja, dhaif tak mau. Dan yang lebih teruknya, mereka tak mau fiqh. Ijtihad imam tak mau. Mau amal terus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu cara mereka. Kalaulah kita ni dah ada kebolehan, benar-benar kita pandai Al-Quran, betul-betul kita faham hadis, kalau kita dah sampai darjat ijtihad, kita sendiri mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis, seperti mana Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah. Kalau kita dah sampai peringkat tu, tak apalah, tak ada masalah. Kita nak amal terus dengan Quran hadis, kita tak mau fiqh pun tak apa, tak mau ikut ijtihad Imam Syafi'i pun tak apa, boleh kita buat begitu. Tapi masalahnya, siapa sekarang ni di atas muka bumi ni, bukan di atas Malaysia saja, di atas muka bumi ni, siapa ada yang boleh buat begitu? Dia tu pandai seperti Imam Syafi'i juga, seperti Imam Abu Hanifah juga. Dia mampu keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dia ni tak perlu dah ikut mana-mana mazhab. Payah kita nak cari. Kalau ada, tak ada masalah. Kita tidak larang.
bukan kita nak musuh dengan cara mereka begitu, silakan buat, tak ada masalah. Tapi masalahnya, bila mereka bawa fahaman-fahaman tu yang menjadi mangsanya masyarakat umat muslimin, orang-orang biasa, ada sesetengah orang-orang biasa belajar bahasa Arab pun tidak, mengaji di madrasah, talaqi musyafahah dengan orang alim, menada kitab pun tidak ada, hanya dengar dalam YouTube ke, dalam Facebook ke, dan terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang mereka lepaskan itu. Mereka juga dah berani kata, kita mau Quran Sunnah, mau hadis sahih saja, dhaif tak mau, imam-imam pun kita tak mau. Mengarut mereka ni, banyak kita nampak ijtihad imam bercanggah dengan Quran hadis. Tengok-tengok dia tu tak pernah belajar ilmu agama pun, tak pernah menada kitab dengan alim ulama, dan tak pernah pun dia belajar ilmu hadis dan sebagainya. Hanya dia ikut fahaman daripada orang lain. Jadi itu bahaya bagi umat muslimin. Jadi kita perlu kawal semua keadaan tu. Jadi cara terbaik yang kita boleh kawalnya, kita sebarkan ilmu hadis benar-benar kepada masyarakat umat muslimin. Biar umat muslimin faham betul-betul ilmu hadis yang sebenar, diwarisi daripada jumhur muhaddisin mu'tabar dari semasa ke semasa, semenjak zaman tabi'i, semenjak imam-imam hadis, imam mazhab, sampailah hari ini. Ilmu tu kita mau. Ilmu yang direka-reka, yang dibawa-bawa baru-baru ni, yang boleh menimbulkan masalah, yang boleh kelirukan, celarukan fikiran umat Islam, itu kita tidak mau. Kalau kita belajar betul-betul, kita akan nampak kebenaran ilmu-ilmu, sama ada ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tasawuf, semua itu kita akan terima dengan cara baik dan yang betul. Jadi sebab itu perlu kita menceburi diri dalam pengajian. Perlu kita belajar. Kalau kita belajar hanya dengan YouTube, Facebook, boleh tu boleh. Tapi kita sendiri tak pandai nak tapis mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita telan semua, itu bahaya bagi kita. Kalau kita belajar betul-betul dengan guru-guru, benar-benar memahami Al-Quran, Al-Hadis, fiqh, tasawuf dan sebagainya, insya-Allah selamat bagi kita. Jadi perlu kita azam daripada sekarang kita akan belajar betul-betul, akan cari alim ulama, mewarisi ilmu yang betul, dan kita adakan pengajian-pengajian dengan mereka dan ambil ilmu daripada mereka. Jadi kita nak ambil ilmu agama ni, perlu kita hati-hati, tapis dulu, tengok dulu diri yang menyampaikan ilmu tu siapa, apa fahaman dia. Kita tengok betul-betul. Jangan kita nak terima semua tu, akhirnya akan menyusahkan kita, dan lagi bahayanya mereka yang bawa slogan amal Quran Sunnah, memang sedap kita dengar, tapi di sebalik tu ada juga agenda mereka. Mereka nak bawa kepada kerosakan akidah kita, dan juga terpesong pegangan amalan kita, iaitu mereka usaha membawa akidah tajsim, akidah mujassimah. Mungkin kita dah dengar dalam YouTube ke mana, Tuhan duduk atas arasy, yang hidup, yang nyawa, nak kata tak ada tempat mana logik, tak masuk akal dan sebagainya. Jadi
fahaman-fahaman tu daripada mereka yang nak amal Quran Sunnah tu. Jadi memang akidah mereka ke arah tu, iaitu akidah tajsim, akidah mujassimah. Akidah yang kita pegang sekarang ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan pegangan fahaman yang diasaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi. Di Malaysia ni kita duk ikut dan pegang akidah Asy'ariyah. Jadi mereka datang kata Asy'ariyah ni kafir. Mereka mai mengkafirkan kita. Salahkan akidah kita. Sebenarnya akidah mereka lah salah. Tajsim, mujassimah, dan mereka mai salahkan amalan-amalan yang kita sedang buat berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i, berdasarkan fiqh Syafi'i, mereka mai salahkan. Jadi daripada situ mereka cuba nak masukkan pegangan mazhab Hambali. Sebenarnya mereka ni boleh dikatakan Hanabila Mujassimah, pegangan mazhab Hambali dan akidah tajsim. Jadi mereka nak serap masuk dua perkara tu dalam umat Muslim ini. Jadi umat Islam sekarang ada pegang akidah Asy'ariyah, mereka mau usaha mau tukar kepada akidah tajsim. Umat Islam sekarang duk ikut amal ijtihad mazhab Syafi'i, mereka nak tukar kepada mazhab Hambali. Itulah usaha mereka. Kita boleh nampak dah bayang-bayang daripada mereka pun dah keluar dah. Boleh kita nampak. Jadi kita perlu risau semua tu. Jadi peringkat awalnya mereka kata Asy'ariyah ni kafir dan pengikut Asy'ariyah ni suka buat bid'ah. Ini peringkat awal. Kemudian daripada tu mereka akan tambah yang tak betul akidah, yang duk terlibat dengan kufur ni halal darah. Mereka akan usaha nak bunuh kita pula. Ini semua sudah berlaku di negara Arab. Kita boleh tahu berita-berita dah ada. Sama-sama orang Islam duk sembelih atas dasar tu. Salahkan akidah umat muslimin dengan fatwa kafir, halal darah, ambil sembelih sama-sama orang Islam. Jadi kalau kita tidak jaga daripada sekarang, kemungkinan besar masa kita hidup ni pun boleh jadi, boleh berlaku. Yang confirmnya, kalaulah berterusan begitu, kita tak mampu kawal, nanti anak cucu kita akan hadapi masalah tu. Saja-saja anak cucu kita disembelih sama-sama Islam dengan fatwa kata akidah Asy'ariyah ni kafir, ikut mazhab Syafi'i ini salah. Akhirnya mereka akan keluar fatwa halal darah, bunuh. Jadi sebelum berlaku kejadian-kejadian tidak diingini, kita perlu kawal. Cara kita nak kawalnya, kita sendiri ambil tahu, belajar ilmu agama, dan kita bagi ilmu agama secukup-cukupnya kepada anak cucu kita. Dengan ilmu itulah boleh mengawal diri dan menahan umat Islam daripada terjerumus dengan kesesatan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita supaya kita dapat luang masa untuk mendalami ilmu agama dan kita dapat mengawal akidah dan amalan kita sendiri dan juga anak cucu kita sendiri, insyaallah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud soalan daripada saudara kita, ada sesetengah pihak dakwa kitab Sahih Bukhari yang ada sekarang ramai orang duk pegang sejak generasi demi generasi dulu. Penyusunnya Muhammad bin Ismail. Itu tak boleh pakai
kena cari Sahihul Bukhari. Baik. Kitab Bukhari yang dia maksudkan kata tak boleh pakai itu daripada Muhammad bin Ismail tu. Memang kitab itulah kitab asal tu. Semenjak daripada Imam Bukhari sampailah ulama muhaddisin dari generasi demi generasi di kalangan umat muslimin, bukan ribuan, boleh kata jutaan muhaddisin, alim ulama dah pun talaqi musyafahah dengan kitab tu. Yang kata Sahihul Bukhari ni karangan orang baru. Itu dikarang oleh Albani. Sahihul Bukhari, Dhaifut Tirmizi dan sebagainya, ada keluaran-keluaran baru. Itu hasil karya daripada seorang tokoh namanya Al-Albani. Itulah di situ perlu kita pandai beza pegangan kita dengan pegangan mereka tu. Jadi saya dah faham daripada soalan tu, yang kata begitu tu memang fahaman dia sebelah tu. Sebelah tadilah amal Quran Sunnah tu. Memang mereka ni nak bagi out semua kitab-kitab lama tu. Nak bagi pakai kitab-kitab baru. Kitab-kitab baru yang dikarang daripada alim ulama dari kalangan fahaman mereka tu. Masalahnya, kitab asal Muhammad bin Ismail Sahih Bukhari itu, itulah kitab daripada dulu ulama talaqi mai, dan Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia tu Hafizul Hadis. Hafiz ni, gelaran Hafiz ni, orang mampu hafal 100,000 hadis sekali dengan sanad-sanad. Yang Albani itu tidak sampai peringkat tu. Yang tulis Sahihul Bukhari ni, kalau so baca 3 hadis pun sekali dengan sanad mungkin tak dapat kot. Dia bukan Hafizul Hadis. Kalau banding dia tu dengan Hafiz Ibnu Hajar yang syarah Bukhari tu, dia tu 100,000 hadis hafal. Lagipun Hafiz Ibnu Hajar ni alim, orang alim, dapat gelaran Amirul Mukminin fil Hadis. Amir di kalangan mukminin dalam bidang hadis. Gelaran tu bukan semua orang dapat. Bukan kita boleh boboh sendiri. Amirul Mukminin fil Hadis di atas muka bumi ini hanya ada pada 7 orang, termasuk Imam Bukhari, Sufyan Tsauri, Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi mereka ni pandai ilmu hadis. Bidang hadis ni mereka lah jaga mai. Kalaulah betul seperti mana mereka kata Sahih Bukhari Muhammad bin Ismail tu salah, siapa lebih tahu dulu? Hafiz Ibnu Hajar tahu dulu, Imam Nawawi tahu dulu, Allamah Jalaluddin Suyuti tahu dulu. Tak perlu tunggu akhir zaman, esok lusa nak kiamat tu. Ini sejak zaman Khairul Qurun, zaman tabi'i, tabi'ut tabi'i, mula muncul di situ Imam Bukhari. Selepas daripada tu, sekarang dah pun berlalu 1200 tahun. Ramai alim ulama di kalangan umat muslimin. Kalaulah tak betul, perkara ini dah lama timbul, tapi tidak ada siapa pun di kalangan ulama mu'tabar suarakan perkara sedemikian itu. Tidak ada. Ini rekaan baru daripada orang-orang baru sekarang ni. Orang-orang baru yang hidup zaman Syarul Qurun, zaman hampir dengan zaman Dajjal. Mungkin mereka dapat ilham daripada kuncu-kuncu Dajjal tu. Memang begitu. Banyak kitab-kitab sekarang ni sedang usaha oleh mereka ubah dalam cetakan tu. Banyak kitab-kitab asal dipotong, dibuang. Banyak berlaku perubahan. Jadi mereka mau sekarang ni, mereka mau ikut satu kumpulan ulama mereka. Utama sekali Imam Ibn Taymiyah, yang kedua Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Jauzi,
Saleh Utsaimin, bin Baz, Albani, itulah grup ulama mereka sanjung dan rujukan mereka. Jadi daripada mereka lah Albani itu tulis Sahihul Bukhari itu. Jadi yang cakap ni nasu pegang yang tu. Jadi tak ada terimalah. Jadi kita ikut jumhur ulama. Ramai umat muslimin duduk di atas mana? Itulah hak kebenaran. Yang sedikit bau mai nak kata Imam Syafi'i tak betul, Bukhari, Muhammad bin Ismail punya Sahih Bukhari tak betul. Ini semua karuk maruk saja. Tak perlu kita pegang, tak perlu kita ikut fahaman mereka tu. Kalau ikut, kita lah akan jadi susah satu hari nanti. Allahu a'lam. Jadi pokok utama dalam soalan ni, amalan-amalan berdasarkan dengan hadis-hadis dhaif. Kita sedang amal, ada sesetengah pihak salahkan. Jadi itulah yang saya kata tadi. Kita perlu belajar ilmu hadis betul-betul dengan alim ulama, benar-benar faham ilmu hadis tu. Kalau kita dapat belajar macam tu, perkara-perkara ini tidak bunyi. Hadis dhaif, kenapa mau amal, salah amal dengan hadis dhaif lah. Itu semua tak bunyi, tak timbul. Jadi bila tak faham setakat mana, sampai tahap mana hadis dhaif tu boleh amal, bila tak faham, timbullah cerita-cerita ni. Jadi pertama sekali perlu di sini kita faham tahap mana, sampai tahap mana hadis dhaif tu kita boleh amal dalam amalan-amalan kita. Itu perlu kita faham dulu. Jadi hadis dhaif ni hadis yang tidak mencukupi syarat sahih. Itu saja. Tidak bermakna disebabkan tidak cukup syarat sahih itu kita terus tinggal ataupun tolak ataupun anti hadis dhaif itu. Tidak ada kaedah begitu. Jadi hadis dhaif ni cuma tidak cukup syarat sahih. Tapi berkenaan dengan beramal dengan hadis dhaif ni, di kalangan ulama muhaddisin sendiri ada 3 pendapat. Ada satu kumpulan ni memang tegas, mereka kata hadis dhaif ni langsung tak boleh amal. Golongan yang kedua pula kata hadis dhaif ni tak boleh amal dalam hukum ahkam. Golongan yang ketiga pula kata hadis dhaif tu boleh amal dalam kelebihan amalan. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan bagi satu-satu amalan itu boleh amal. Dan juga dalam bab hukum ahkam, sama ada boleh ataupun tidak, di situ golongan muhaddisin yang ketiga kata sekiranya hadis dhaif itu datang dengan beberapa sanad. Maknanya satu hadis datang dengan sanad dhaif, hadis itu juga datang pula dengan sanad lain. Sanad lain tu ada dalam tu sanad sahih, sanad hasan. Jadi sanad dhaif tadi akan dikuatkan ataupun kedhaifan yang ada pada sanad dhaif tu akan ditampung oleh sanad sahih ataupun sanad hasan tu. Ketika tu kedhaifan ada pada sanad dhaif tadi dah hilang. Dia dah naik darajat hasan li ghairihi. Ketika tu muhaddisin kata yu'malu fil fadail wa yu'tajju fil ahkam. Boleh beramal dalam bab kelebihan amalan dan juga boleh jadikan dalil dalam hukum ahkam. Jadi sekarang ni kita ni berada dalam pegangan mengikut golongan muhaddisin yang benarkan beramal dengan hadis dhaif tu. Seperti mana saya bagi tahu tadi lah, mereka ni suka ambil yang keras, tegas, pilih ulama-ulama seperti itu. Situlah jadi masalah.
Jadi kalau kita duduk dengan golongan tengah jumhur muhaddisin, mereka punya pandangan hadis dhaif ni, selama mana dhaif tu tidak jadi dhaif jiddan, boleh amal dalam kelebihan amalan, dan juga bila dah naik darajat hasan li ghairihi, bukan kata boleh amal dalam fadail amalan saja, bahkan boleh berhujjah lagi dalam hukum ahkam. Jadi perlu kita tahu dhaif ni apa, dhaif jiddan tu apa. Jadi dhaif ni dalam satu sanad, rawi yang riwayat hadis tu salah seorang daripada tu dia mengalami kekurangan ingatan. Kalau begitu, hadis akan dikategorikan sebagai hadis dhaif. Kalaulah rawi dalam sanad tu muttaham bil kadzib, dituduh berbohong, barulah hadis tu dikira dhaif jiddan. Bila jadi dhaif jiddan, di situlah kata tidak boleh amal dalam fadail amal pun tak boleh, nak jadikan dalil bagi hukum ahkam pun tak boleh tu situ. Jadi orang tak beza dah, hak mana boleh, hak mana tak boleh, bunyi dhaif tak boleh. Jadi masalah situ. Jadi dhaif mana tak boleh, dhaif mana boleh, sampai kita boleh amal lagi, itu perlu kita beza. Jadi alim ulama muhaddisin mu'tabar, mereka dah pun bezakan, dah pun siap semua tu. Kemudian daripada tu mereka benarkan kita amal dengan hadis dhaif tu. Jadi bila kita amal berdasarkan hadis dhaif, amalan-amalan sesetengah tu, ada pihak yang pegang dengan sikap tegas, mereka mai kata ni tak boleh. Situlah timbul masalah. Maknanya punca daripada tak faham betul-betul. Kalau faham betul-betul tak timbul masalah lah. Lagipun amalan-amalan kita duk buat kunut salah. Macam mana kunut kita duk baca subuh tu, macam mana nak jadi salah? Yang benar baca ni siapa? Imam Syafi'i. Cuba dengar satu. Imam Syafi'i ni anak murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia tu anak murid Imam Abu Hanifah yang tidak baca kunut pada waktu subuh. Itu satu. Satu lagi, Imam Syafi'i ni anak murid Imam Malik yang baca kunut. Jadi dengan Imam Syafi'i ni ada dua-dua pengalaman. Baca kunut pun ada tunggu dia baca, tak baca kunut pun ada tunggu dia juga tak baca. Imam Syafi'i pula bukan ustaz biasa, orang biasa macam kita. Umur dia 10 tahun, 7 tahun tu dah jadi hafiz Quran. Umur dia 10 tahun tu dah hafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis Muwatta tu. Mak dia bawa daripada Gaza, Palestin, sampai di Madinah. Hantar anak dia masuk majlis Imam Malik, riwayat hadis Muwatta Imam Malik. Dalam majlis tu ribuan, hampir 9,000. Kumpulan ulama asatizah saja. Imam Syafi'i masa tu umur 10 tahun masuk dalam majlis tu. Sudah majlis tu Imam Malik nampak budak panggil tanya, anak mai mana? Dia bagi tahu daripada Gaza. Buat apa mai sini? Saya nak belajar ilmu daripada imam. Imam Malik kata ini majlis ulama. Budak-budak tak boleh masuk. Sekurang-kurangnya yang masuk di sini ni dah hafal Muwatta. Saya ni baru boleh duduk dalam kelas ni. Imam Syafi'i kecil kata dah saya dah hafal. Umur berapa? 10 tahun baru. Kita 10 tahun hafal Quran pun tak sudah lagi. Tak hafal pun ada, dah tua begitu pun ada kan. Itu pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alim ulama. Allah pilih untuk jaga agama dia. Dan umur dia 15 tahun dah jadi Tuk Khadi di Baghdad. Orang dah terima dia sebagai alim besar. Dan lantik dia ni boleh bagi fatwa, boleh buat keputusan jadi Tuk Khadi. Umur berapa? 15 tahun. Ilmu dia banyak. Dia sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kebolehan ijtihad. Jadi dia kaji.
Tunggu dia Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tak baca kunut. Imam Malik pula baca kunut. Dia kumpul semua dalil-dalil hadis-hadis. Hak baca, hak tak baca. Kemudian dia sendiri mujtahid mutlak. Dia buat keputusan baca. Ada setengah pula kata baca kunut ni hanya Nabi SAW baca 1 bulan saja, selepas tu tinggal, tak baca. Itu pun ada dalam pengetahuan hadis-hadis tu. Jadi begini, yang ambil maksud zahir kata Rasulullah SAW, khanata syahran, khanata Rasulullah SAW syahran summa tarakahu. Nabi SAW kunut selama 1 bulan kemudian tinggal. Ambil hadis tu mereka jadikan dalil. Kemudian mereka kata Nabi pun sebulan saja baca, selepas tu tak baca dah. Kenapa kita ni nak baca sampai akhir hayat kita? Jadi itu yang kita faham. Apa Imam Syafi'i faham? Seperti mana saya bagi tahu tadi, masalah sembahyang berjemaah, Imam Syafi'i kaji halusi. Begitu juga lain-lain hukum pun Imam Syafi'i dia kaji halusi. Jadi Imam Syafi'i dia tahu hadis yang kata sebulan saja Rasulullah SAW baca kunut kemudian tinggal tu. Imam Syafi'i kaji apa jadi di situ, apa kejadian berlaku masa tu, sebab apa bunyi kata sebulan baca kemudian tinggal tu, apa maksud tinggal di situ tu. Dia kaji halusi. Bukan kata ambil zahir makna hadis tu saja, tidak. Jadi bila Imam Syafi'i kaji, Imam Syafi'i dapati kisah awal-awalnya berlaku timbul baca kunut tu. Iaitu ada satu ketika satu kumpulan mai di sisi Rasulullah SAW, kemudian mereka minta orang-orang sahabat-sahabat pandai mengajar Quran, mereka nak bawa balik kampung mereka untuk mengajar Quran kepada orang ramai. Ketika itu Rasulullah SAW bagi hafiz Quran ramai untuk mengajar Al-Quran. Mereka ni bukan main nak minta untuk orang mengajar Quran. Ini satu tipu hilah daripada mereka. Kemudian sampai tempat mereka, mereka bunuh sahabat-sahabat itu. Jadi Rasulullah SAW terlalu sedih, duka cita. Ketika itu Rasulullah SAW kunut. Bukan waktu subuh saja. 5 waktu Rasulullah SAW kunut. Kalau nak ikut Rasulullah, kunut 5 waktu, bukan subuh saja. Jangan kata subuh pun tak perlu baca. Ada hadis-hadis 5 kali Rasulullah SAW baca. Kemudian daripada itu, subuh dan maghrib ni Rasulullah SAW selalu baca. Ada pula hadis kata Rasulullah SAW baca kunut akhir hayat, sampai akhir hayat. Ada banyak hadis, bukan hadis satu saja baca sebulan tinggal. Kalau ambil satu hadis itu saja buat keputusan, mana betul? Jadi imam-imam buat keputusan ni, mereka kumpul semua hadis. Kemudian barulah buat keputusan. Itulah baru cara betul. Ambil satu hukum, satu pula orang lain pula, hukum lain pula. Itulah duk balah sekarang ni. Jadi, Imam Syafi'i kajian dia dapati, bila Rasulullah SAW terlalu sedih, duka cita, Rasulullah SAW doa kunut pada subuh, itu kutuk kepada orang-orang kafir, bunuh dengan sahabat-sahabat tu dengan menyebut nama-nama ketua-ketua mereka tu. Kemudian daripada tu, cukup 1 bulan tu, Allah Subhanahu wa taala turun ayat. Maksud daripada ayat tu, Rasulullah SAW faham. Larang daripada menyebut nama orang kafir tu, kutuk tu dilarang. Imam Syafi'i dapat kaji begitu. Larang ni kata Nabi SAW selepas 1 bulan kunut ni tinggal tu, Imam Syafi'i faham di situ
bukan tinggal kunut, tinggal menyebut nama orang-orang kafir masa kunut tu. Jadi kita ada amal Syafi'i di Malaysia ni, fahamlah, ikut fahaman Imam Syafi'i tu. Bahawa mai fahaman Imam Abu Hanifah tak baca kunut tu sampai kiamat tak selesai masalah. Kan? Duk jadi begitu sekarang ni. Jadi Imam Syafi'i dia faham begitu. Sebab tu Imam Syafi'i tetap baca kunut ni, subuh ni sampai bila-bila. Dia pun baca sampai akhir hayat. Jadi Imam Syafi'i seperti mana saya dah bagi tahu tadi, dia tahu sangat hak baca, hak tak baca. Kemudian dia sendiri dapat kaji berdasarkan ilmu secara mendalam. Akhirnya dia buat putusan begitu. Jadi tak perlu kita mau dengar orang tu kata gini-gini. Kita dah yakin betul-betul dengan ijtihad Imam Syafi'i itu. Jadi teruskan kita kunut, tak ada masalah. Ya. Yang kata salah ke, dosa ke, apa ke, ikut dia lah. Tak mau baca, jangan baca. Tak perlu kita kacau orang duk baca tu. Sebab ada panduan banyak. Kalau Imam Syafi'i itu ijtihad dia kata baca kunut ni tak betul, tak perlu kita tunggu sampai ni akhir zaman, kiamat dah baru nak betul. Dalam mazhab Syafi'i banyak alim ulama, mufassirin ada, muhaddisin ada, Imam Nawawi sendiri ada, Hafiz Ibnu Hajar ada, Imam Jalaluddin Suyuti ada. Ramai alim ulama ikut mazhab Syafi'i, pandai tafsir, pandai hadis, angkat tangan subuh tu baca kunut, tak ada masalah pun. Kalau salah mereka lah tegur dulu, mereka lah betulkan dulu. Ni tak bunyi apa sejak 1200 tahun tenang mai, tiba-tiba esok lusa nak kiamat dah bau bunyi baca kunut ni salah. Itulah banyak masalah. Begitu juga amalan-amalan kita buat, doa, zikir selepas semayang, mereka kata tidak ada dalil. Bukan tidak ada dalil, mereka tak jumpa dalil tu. Belajar tak habis, tak cari betul-betul. Dalam kitab-kitab hadis ada banyak amalan-amalan untuk kita amal selepas fardu. Nabi SAW sendiri ajar dengan anak dia, ajar dengan sahabat, baca doa ni selepas mayang. Takkan Nabi ajar, Nabi pula tak baca. Dia baca, sahabat pun baca. Bila Nabi dah ajar, selepas mayang ni baca. Panggil Muaz, kata baca. Sudah semayang ni, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ajar sahabat baca. Sahabat tu mesti baca. Selepas semayang tu, takkan Nabi pula tak baca tu. Tengok saja Muaz baca kau tidak. Nabi pun baca, sahabat pun baca. Ramai-ramai baca juga. Mereka kata jemaah baca selepas fardu ni tidak ada dalil. Kenapa tidak ada dalil? Dalam Sahih Bukhari ada Abdullah bin Abbas. Dia ni muda sangat, budak. Masa Rasulullah SAW wafat tu, umur dia masih baru 13 tahun baru. Jadi disebabkan dia ni budak, bila semayang dia duduklah belakang sekali. Mungkin Nabi dengan sahabat-sahabat tu semayang, dia tak masuk semayang lagi. Lepas tu baru nak semayang ke budak lagi. Jadi dalam Sahih Bukhari ada, Abdullah bin Abbas kata, saya duduk jauh di belakang dengan mereka duduk semayang ni, maknanya jauh dengan Rasulullah, sahabat-sahabat duduk beratus saf ni, dia duduk belakang. Saya tahu sudahnya semayang ni bunyi takbir. Kalau selepas semayang tak ada zikir, tak ada takbir, tak ada tasbih, bunyi tu mai mana? Maknanya sahabat-sahabat sudah tu ada bunyi takbir. Maknanya ada doa zikir lain-lain pun ada. Maknanya boleh buat. Jadi sengaja mereka ni nak kacau dalam masyarakat, begitulah. Jadi tak perlu. Kita ada ulama-ulama mu'tabar yang sudah ada dalam mazhab Syafi'i, dan tuan guru kita ada benar-benar faham mazhab Syafi'i. Mereka dah bagi tahu kita. Kita buat saja. Kalaulah
perkara-perkara itu, benda-benda itu bid'ah, dosa. Tuan guru bukan tak tahu. Takkan mereka sanggup nak ambil dosa untuk diri mereka, mereka suruh umat buat begitu. Takkan mereka ni bodoh begitu. Takkan suruh begitu. Lagipun, katakanlah satu-satu amalan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat. Kemudian hari ada umatnya buat. Di situlah mereka nak kata bid'ah tu kan. Bid'ah sesat masuk neraka, habis semua umat muslimin halau masuk dalam neraka. Jadi syurga Allah Subhanahu wa taala sediakan begitu luas ni akan jadi kosong banyak. Ramai masuk neraka, halau masuk neraka, habis tu bid'ah ini bid'ah dalalah masuk neraka. Jadi perlu kita faham maksud bid'ah tu. Bid'ah ni yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita buat. Itulah baru jadi bid'ah. Tidak kata Nabi tak buat, kita buat bid'ah. Mereka dah bawa slogan mereka ni, Nabi tak buat, kita buat bid'ah. Bukan macam tu. Dalam Al-Quranul Karim pun ada, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi kamu bawa datang, kamu pegang. Apa Nabi kamu larang, dengar baik-baik. Apa Nabi kamu larang. Bukan kata apa Nabi kamu tak buat. Apa Nabi kamu larang, hindarilah kamu. Tak ada ayat Quran kata Nabi kamu tak buat, jangan kamu buat. Tak ada. Nabi larang, jangan kita buat. Baik. Yang Nabi larang tu pun ada juga larang haram, ada juga larang jadi makruh. Makruh pula ada makruh tahrimi, ada pula makruh tanzihi. Makruh tanzihi ni syu'batum minal jawaz. Satu cabang daripada harus. Nabi larang, memang larang. Tapi kita boleh buat lagi, harus lagi. Itu panggil makruh tanzihi. Yang larang tu pun semua tidak jadi haram. Macam mana kata Nabi tak buat, kita buat jadi bid'ah haram masuk neraka. Dia sendiri tak faham maksud bid'ah sebenar tu. Imam Syafi'i punya fahaman kita ambil. Fahaman tentang bid'ah tu, Imam Syafi'i kata, ma wafaqa 'ani syar'i fa huwa bid'atun hasanah. Imam Syafi'i sebut bid'ah juga. Apa yang menepati dengan syarak, hukum syarak, maknanya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Nabi tak buat, kemudian umat Nabi buat, tapi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tidak sangkut dengan mana-mana larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara baru seperti itu dinamakan bid'ah hasanah. Siapa kata? Imam Syafi'i. Golongan amal Quran Sunnah ni mereka tidak terima bid'ah hasanah tu. Mereka kata bid'ah hasanah tak ada. Bunyi bid'ah, semua tu bid'ah dalalah belaka. Hamba masuk neraka semua. Senang. Macam tu mereka. Imam Syafi'i kata apa? Ma khalafa 'ani syar'i fa huwa bid'atun sayyi'ah. Perkara baru yang Nabi tak buat, kita buat, bercanggah dengan hukum syarak, itulah baru jadi bid'ah sayyi'ah, dalalah, masuk neraka. Duduk situ. Bukan semua itu masuk neraka. Sebab apa Imam Syafi'i itu ambil bid'ah hasanah tu? Imam Nawawi pun mengaku ada bid'ah hasanah. Ada satu hadis, man sanna sunnatan hasanatan ila akhiril hadis. Sesiapa mengada-ngadakan satu sunnah baharu, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, kemudian orang ramai ikut beramal. Jadi orang yang mula-mula reka ni dapat pahala semua orang ikut beramal dengan sunnah hasanah dia tu. Maknanya amalan baru, tidak ada dalil daripada Nabi sekalipun, tapi itu membawa kepada kebaikan. Ada orang mula buat, kemudian orang ramai ikut buat.
Jadi orang mula-mula buat ni, dia akan dapat pahala daripada semua orang ikut dia tu. Itu dinamakan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah. Bid'ah yang dipuji. Ada pahala di situ. Macam mana nak masuk neraka pula? Bid'ah hasanah ni dapat pahala. Jadi, yang mereka selalu duk bawa, kullu muhdasatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Hafal satu hadis tu dah jadi pakar hadis lah. Jadi, baca hadis tu tapi tak faham hadis tu. Mereka pukul rata dengan kalimah kul semua. Mereka kata, tu Nabi kata kullu muhdasah. Setiap perkara yang direka-reka itu bid'ah. Habislah. Semua. Begitu. Itu fahaman mereka. Cuba kita tengok fahaman Imam Nawawi dengan hadis tu macam mana. Imam Nawawi kata, dalam hadis ada kalimah kul yang membawa makna umum tu dikhususkan dengan hadis yang saya baca sekerat tadi, man sanna sunnatan hasanah tu. Jadi maksud umum yang ada dalam hadis kullu tadi dikhususkan dengan maksud hadis man sanna sunnatan hasanah tu. Sebab tu makna kullu di situ akan ambil kullu muhdasatin muhdasa, maksudnya al-muhdasatul batilah. Perkara-perkara baru yang batil, yang bercanggah dengan hukum syara', itulah baru jadi bid'ah sayyi'ah, dalalah, masuk neraka. Itu penjelasan siapa? Penjelasan Imam Nawawi. Yang duk bawa-bawa ni penjelasan siapa? Penjelasan daripada orang-orang baru sekarang ni. Jadi kita sendiri buat putusan. Mau pakai Imam Syafi'i, Imam Nawawi ke, ataupun nak bangga dengan kebolehan orang-orang sekarang nak ikut mereka ke, itu terpulang pada kita. Kita ikutlah, pilih yang mana kita nak. Tapi kita pun bukan bodoh, ada akal, boleh banding siapa mereka yang duk bawa sekarang, siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Nawawi, kita boleh beza. Jadi kita ikutlah. Tak ada apa-apa masalah. Hanya ini kekacauan daripada mereka. Kita anggap situ saja. Jadi teruskan, insya-Allah apa kita dah belajar, alim ulama kita dulu, tuan-tuan guru kita dulu, mereka dah ajar kita buat. Apa pun mereka kata, masuk koni bagi keluar koni. Senang. Kalau kita duduk mikir, sakit kepala kita. Celaru fikiran kita. Buang semua tu, insya-Allah selamat. Wallahu a'lam.